Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih YB Maran. Tuan Yang Di-Pertua, sehingga 31 Disember 2022, seramai 4,333 pegawai perubatan kontrak telah dilantik tetap dan seramai 20,330 pegawai masih berkhidmat secara kontrak. Bagi tahun 2023, sebanyak 4,263 kekosongan jawatan tetap ditawar untuk diisi oleh pegawai perubatan kontrak yang berjaya dalam proses temuduga oleh SPA. Pelantikan tetap pegawai perubatan kontrak ini dijangka selesai pada Julai 2023. Kementerian Kesihatan tidak boleh menghalang mana-mana petugas kesihatan termasuk pegawai perubatan ataupun pakar perubatan meletak jawatan dan berhijrah untuk mendapatkan pekerjaan ke luar negara. Faktor utama penghijrahan pegawai perubatan dan pakar perubatan kementerian yang telah meletak jawatan ini ke luar negara adalah disebabkan insentif dan gaji yang lebih baik ditawarkan sektor kesihatan luar negara, khususnya di negara maju. Bagi pegawai perubatan di Kementerian Kesihatan, emolumen ataupun gaji permulaan yang diterima oleh pegawai perubatan grade UD 41 adalah berjumlah 5,197 dengan kadar kenaikan gaji KGT sebanyak ringgit Malaysia 225 setahun. Gaji permulaan yang diterima ini pada dasarnya adalah jauh lebih tinggi daripada skim-skim perkhidmatan lain di peringkat kumpulan pengurusan dan profesional grade 41 dan ke atas dalam perkhidmatan awam. Berbanding dengan petugas kesihatan dalam kumpulan pengurusan dan profesional lain yang tidak menerima bayaran bagi tugas selepas waktu bekerja biasa, pegawai perubatan dan pegawai pergigian diperuntukkan allowance tugas atas panggilan ETAP ataupun on-call dengan izin bagi tugas luar waktu bekerja biasa dengan kadar semalaman antara RM200 hingga RM250 bagi panggilan aktif dan RM85 hingga RM160 bagi panggilan pasif. Pegawai perubatan dan pegawai pergigian masih layak membuat tuntutan bayaran panggilan pasif sepanjang tempoh bersedia di rumah walaupun tidak dipanggil bertugas. Selain daripada bayaran on-call, pegawai perubatan yang bertugas di klinik rawatan pesakit luar selepas waktu pejabat di Jabatan Kecemasan Hospital ataupun di klinik kesihatan kerajaan yang menawarkan perkhidmatan extended hours dengan izin adalah layak untuk menerima bayaran atas kadar ringgit Malaysia 80 sejam. Bagi memastikan peningkatan laluan kerjaya yang lebih baik, pegawai perubatan dan pakar perubatan diberikan kenaikan pangkat lebih cepat melalui time-based promotion dengan izin. Pewujudan jawatan fleksi dari grade UD 44 hingga grade UD 56 juga membantu dalam memastikan urusan penempatan kenaikan pangkat dilaksanakan dengan lebih mudah dan cepat. Dengan ini, pegawai berpeluang untuk meningkat dalam kerjaya melalui kaedah kenaikan pangkat tanpa terikat kepada keperluan kekosongan jawatan. Kementerian Kesihatan turut menawarkan pengajian kepakaran sarjana perubatan, sarjana pergigian dalam kemudahan cuti belajar bergaji penuh CBBP dengan hadiah latihan persekutuan HLP kepada pegawai perubatan tetap. Bagi pegawai kontrak, pengajian kepakaran ditawar melalui latihan kepakaran Parallel Pathway dengan izin. Kementerian Kesihatan melalui agensi pusat akan terus berusaha untuk menambah baik insentif dan kemudahan sedia ada dari masa ke semasa. Penambahbaikan yang dilaksanakan kementerian walau bagaimanapun tidak akan menghalang pegawai daripada berhijrah dan bekerja di tempat lain. Isu penghijrahan pegawai perubatan dan pakar perubatan adalah isu universal. Dengan izin, perkara ini perlu dilihat secara meluas dan turut berlaku dalam semua bidang pekerjaan yang lain dan bukan sahaja dalam bidang perubatan. Sekian, terima kasih. Silakan Maran. Terima kasih Yang Ketua. Terima kasih Timbalan Menteri yang memberikan maklumat yang cukup baik. Di samping isu kontrak dan juga bayaran gaji yang baik daripada luar, Dr. Dukelara iaitu doktor yang punya jarak jauh kedudukan mereka antara suami isteri, di antara faktor yang menyebabkan ramai doktor mencari peluang kerja luar negeri dan buka klinik sendiri. Saya ingin tahu berapakah ramai bilangan pasangan Dr. Dukelara di negara kita dan apakah langkah kerajaan dalam menangani isu itu supaya dapat menghampirkan kedudukan suami isteri antara doktor-doktor ini. Saya bimbang, kalaulah sekarang kita banyak masalah dan ramai pesakit-pesakit di negara kita, saya bimbang pesakit bertambah, doktor yang sakit pun akan bertambah. So, apakah langkah kerajaan? Terima kasih. Terima kasih YB Maran. Di
atas meja saya tidak mempunyai data yang lengkap berkenaan tentang status statistik Dr. Dukalara ini. Kita akan sediakan jawapan secara bertulis. Walaupun demikian, Yang Berhormat Menteri dan juga Kementerian telah menekankan bahawa kami akan menitik berat kesihatan mental di kalangan warga kerja Kementerian Kesihatan, dan juga kami juga turut menerima banyak permintaan khusus berkenaan tentang perpindahan. Walaupun demikian, kami akan merujuk kepada keperluan pasangan Dukalara ini, sama ada kepentingan mereka untuk ditempatkan bersama ataupun kita akan mengutamakan tugas mereka sebagai doktor untuk merawat rakyat kita ini di dalam satu perbincangan yang lebih baik. Dan untuk makluman Tuan Speaker, Yang Berhormat Menteri telah akan menganjurkan satu town hall ataupun libat urus khusus kepada doktor bersama dengan Yang Berhormat Menteri pada esok hari, dan juga isu-isu yang berbangkit akan kita bincangkan di dalam town hall tersebut. Terima kasih. Pokok Senah. Timbalan Speaker, maafkan saya Speaker. Berkenaan dengan kejadian kes-kes Dr. Dukalara, terdapat satu kejadian di Pulau Pinang di mana seorang doktor telah pun membunuh diri. Saya juga difahamkan bahawa kejadian-kejadian dalam istilah bahasa Inggeris ragging oleh doktor-doktor senior ke atas doktor-doktor junior ini juga sering kali berlaku. Soalan saya, apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak kementerian untuk memastikan bahawa kejadian-kejadian seperti ini tidak berulang? Kerana rata-rata terdapat aduan oleh doktor-doktor yang baru masuk selepas kelulusan mereka bahawa mereka dipaksa untuk bekerja lebihan masa. Ada perkataan-perkataan yang dikeluarkan terhadap mereka dan macam-macam masalah lagi. Dan adakah kementerian bercadang untuk memberi moral support dari masa ke semasa untuk berjumpa dengan doktor-doktor baru ini untuk memberikan mereka suntikan semangat, kerana mereka ini adalah baru menceburi diri dalam kerjaya mereka. Bila berlaku perkara-perkara seperti ini, boleh mematahkan semangat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Kita sedia maklum berkenaan tentang masalah-masalah seperti Dukalara yang dibangkitkan oleh YB Maran dan juga masalah buli, dan juga di laman-laman seperti Twitter ataupun Facebook banyak aduan-aduan daripada kalangan doktor yang telah mengadu berkenaan tentang masalah yang dihadapi, dan juga antara punca peletakan jawatan di kalangan MO ataupun HO di hospital-hospital dan premis kerajaan hospital adalah berpunca kepada permasalahan buli. Dan juga kita mengakui wujudnya masalah ini, dan juga kita telah mewujudkan satu sistem yang dikenali sebagai sistem MyHelp bagi menangani isu buli yang dihadapi oleh petugas kesihatan, khususnya pegawai perubatan. Dan juga kita menggalakkan pegawai-pegawai perubatan ini untuk mengadu dan juga untuk berbincang dengan pihak atasan sekiranya mereka berdepan dengan masalah. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Jelutong, dan juga bukan sekadar masalah buli ataupun tidak bersedia untuk berdepan dengan masalah-masalah rumit di hospital. Satu senario di mana doktor-doktor yang telah dipindah ke Sabah dan Sarawak juga berdepan dengan masalah persiapan mental yang tidak cukup. Dan juga saya telah mencadangkan kepada pihak kementerian agar kami, Yang Berhormat Menteri dan juga anggota-anggota pentadbiran akan berjumpa sebelum mereka berpindah, dan juga berjumpa dengan masalah-masalah secara berkumpulan, dan juga mengenal pasti apakah langkah-langkah yang boleh kita buat. Terima kasih Jelutong atas keprihatinan anda. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Tuan Tan Kah Heng Goping.